السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara Premier bersama hari Syarudin, siapa pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat kita menyambung kuliah tafsir ini. Dan saudara yang dimuliakan Allah sekalian, ikhwati fillah, kita berada pada ayat 74 dan seterusnya daripada surah Taha, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. Sungguhnya barang siapa datang kepada Rabbnya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka Jahannam. Dia tidak mati, terus akan merasakan azab dalamnya dan tidak pula diberi peluang hidup untuk bertaubat. Tetapi barang siapa yang datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebaikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh darjat yang tinggi dan mulia, iaitulah syurga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri. Saudara yang dimuliakan sekalian, yang jelas dan konteks saya ini adalah ia sebahagian daripada nasihat yang dikemukakan oleh para ahli sihir kepada Fir'aun. Walaupun ada pandangan pertama yang telah kita huraikan melalui tafsir Al-Baghawi pada kuliah yang terdahulu, mungkin yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai satu bentuk ta'qib, satu rumusan terhadap perkelahian yang berlaku di antara Fir'aun dengan ahli sihir yang pada awal disangka menyokongnya. Tapi pandangan kedua ini nampaknya disokong oleh kebanyakan para ulama tafsir. Ia merupakan sebahagian daripada nasihat para ahli sihir kepada Fir'aun laknatullah alaih. Dalam ayat yang terdahulu, nasihat yang pertama mereka katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qalu lan nu'thiraka 'ala ma ja'ana minal bayyinati walladhi fatarana faqdi ma anta qad innama taqdi hadhihi alhayata ad-dunya inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wama akrahtana 'alayhi minas sihri wallahu khairun wa abqa. Ini ayat yang terdahulu, nasihat pandangan mereka. Mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti yang telah nyata ditunjukkan kepada kami, dan kami tidak akan mengutamakan kamu daripada Rabb yang telah menciptakan kami. Tuan-tuan, perkataan fatara ni kalau kita belajar bahasa Arab, salah satu maksudnya adalah mencipta satu benda daripada tiada kepada ada. Dan ini merupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi fatarana artinya mencipta satu daripada tiada kepada ada. Di sini ada tiga sifat Allah SWT yang dijelaskan oleh ahli sihir yang beriman. Yang pertama fatarana, yang kedua Rabbana. Rabbana ni kalau kita belajar perkataan Rabb, maknanya pemelihara, penjaga, pembimbing. Dulu kita pernah huraikan ketika mentafsirkan surah Al-Fatihah yang lalu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb itu sebab datang perkataan tarbiyah. Tarbiyah maknanya murabbin, murabbi. Seorang murabbi itu menjaga anak-anaknya, menjaga anak didiknya dengan sifat-sifat yang ada pada Allah SWT. Diambil daripada perkataan rububiyah, Rabbani. Yang ketiga, tuan-tuan, lafaz mulia yang tercakup di sini iaitu perkataan Allah. Jadi fatara bererti mencipta satu sebelum ada sebelumnya satu, sebelum ada satu sebelumnya. Mencipta satu tanpa ada contoh sebelumnya. Mencipta satu daripada tiada kepada ada. Jadi pemilihan kata ni pada ucapan ahli sihir dalam konteks membandingkan antara Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan dengan Allah SWT yang Maha Mencipta. Mereka bagaikan berkata di sini, wahai Fir'aun yang bukan pencipta,
Kami telah beriman kepada yang Maha Mencipta. Engkau bukan pencipta, tapi Tuhan Nabi Musa ini lebih kami yakini sebagai pencipta kami. Dia yang melahirkan kami di pentas dunia ini, dan dia pula segala sesuatu itu bergantung pada ketetapan kehendaknya, bukan kepada engkau, bukan daripada engkau. Kebaikan itu semuanya datang daripadanya. Siapa pun selainnya jika dibandingkan dengan Allah SWT hanyalah merupakan satu fata morgana. Ini yang dimaksudkan oleh ahli sihir. Pemilihan perkataan Rabb ni tuan-tuan, yang bererti pemelihara, pembimbing, penganugerah berbagai bentuk kebaikan, kini dikemukakan dalam konteks huraian keimanan. Jadi sifat Allah SWT yang paling menonjol, mendorong kepada keimanan dan pengabdian kepadanya kerana rububiyah ni tadi, Rabbaniyah ni tadi, pemeliharaan, bimbingan. Dan kemudian ketiga sifat yang disebut di sini itu Allah SWT yang nyatakan dalam pernyataan terakhir. Pernyataan ketiga ahli sihir ni disebabkan kerana puncak segala kebaikan dan kebajikan adalah kesempurnaan milik Allah SWT. Allah milik segala kesempurnaan. Namanya mencakupi segala bentuk kebaikan. Hari ini tuan-tuan dengan hati yang dikasih sekalian, kataan yang digunakan Allah SWT kalau kita perhatikan daripada awal, ini yang dimaksudkan oleh ahli sihir. Pemerhatian, observationnya, fatarana, inna amanna bi rabbina wa ma akrahtana alaihi minas sihr wallahu khairun wa abqa. Tiga perkara yang merupakan sebab utama pemilihan mereka untuk beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam, meninggalkan kejahatan yang pernah dikemukakan oleh Firaun sebelum ini. Jadi kita dapat lihat dengan terang jelas di sini ilham yang Allah berikan kepada ahli sihir untuk berkata dengan penuh keyakinan. Kini hilang semua rasa takut. Rupa-rupanya iman ini impact dia jadi berani tuan-tuan. Orang beriman dia tidak takut. Teringat kepada kisah dalam Tarbiyatul Aulad, iaitulah apabila Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu melalui satu tempat di mana anak-anak para sahabat sedang bermain. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu penampilannya hebat orang beriman. Maka bertempiaranlah lari semua anak yang berada di laluan tersebut kerana takut pada Sayyidina Umar dengan fizikalnya, dengan rupanya yang hebat, janggutnya, jambangnya. Tiba-tiba Abdullah bin Az-Zubair tidak lagi tuan-tuan. Abdullah bin Az-Zubair ni tidak lagi. Abdullah bin Az-Zubair ni pernah kita ceritakan dahulu. Beliau pernah terminum darah Rasulullah SAW berbekam. Beraninya si Abdullah ini dia tidak lagi. Sayyidina Umar merasa hairan melihatnya. Nak, kamu tidak lagi, kawan-kawanmu semua lagi melihat aku. Jawapan Abdullah bin Az-Zubair ini, wahai Amirul Mukminin, saya tidak lari kerana saya tidak salah apa-apa. Apa menyebabkan saya perlu lari? Saya tidak buat salah apa-apa, saya tidak takut, saya tidak perlu takut kerana saya tidak buat apa-apa. Tuan-tuan muliakan Allah sekalian, iman mendatangkan keberanian luar biasa dalam diri setiap Muslim. Lihat di sini, ahli sihir ubah sikap dari penakut menjadi sungguh berani. Kerana kagumnya kepada Allah SWT, mereka berkata, sungguhnya kami telah beriman, mengagungkannya. Dialah pemelihara dan pembimbing kami yang selama ni telah berbaik pada kami, walaupun kami durhaka kepadanya, kami kufur padanya. Kami beriman dengan harapan kiranya dia mengampuni kami, maka kesalahan lalu akan dihapuskan. Tuan-tuan, orang masuk Islam ni, aslamta ala ma aslamta bin khairin. Al-Islam yajubu ma qablahu, sabda Nabi SAW. Seseorang tu masuk Islam, tuan-tuan, maka segala kebaikan yang dia buat sebelum Islam dikira, segala kekurangan, dosa, kejahatan yang dia buat diabaikan, dibuang, tidak dikira oleh Allah SWT. Aslamta ma'ala ma aslafta min khairin. Kamu masuk Islam dengan segala kebaikan yang pernah kamu buat dikira. Al-Islam yajubu ma qablahu. Islam menghapuskan semua keburukan yang pernah kau buat dahulu. Dakwahlah tuan-tuan orang keliling kita untuk masuk Islam. Jiran tetangga kita, adik-beradik kita yang masih belum Islam sebagai contoh. Kadang-kadang kita perlu kreatif macam saudara se-Islam kita yang berada di Eropah, di Sweden, semasa ulang tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW beberapa bulan yang lalu. Mereka telah membeli makanan-makanan halal, biskut-biskut daripada negara umat Islam, dihantar dalam presentation yang cantik ke rumah Kristian, rumah jiran-jiran yang Kristian. Dan semua menjadi hairan kenapa banyak sangat pemberian orang Islam kepada orang lain pada hari ini. Wujud satu impact
mereka bertanya, dan akhirnya bila ditanya kepada yang menghantar makanan ini, mereka jawab, inilah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang merupakan kelahiran Nabi Muhammad. Kami menyambut ulang tahun tersebut. Islam ini adalah agama peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok kalimah pertama dihamburkan kepada seorang, disampaikan kepada seorang, semuanya berbentuk pujian, doa keselamatan, kesejahteraan dan sebagainya. Maka kami cuba untuk menyebarkan kebaikan Nabi Muhammad yang kami kenang jasa baginda dengan kelahirannya, ulang tahunnya pada hari ini. Tuan dimuliakan Allah sekalian, lihat dakwah yang begitu kreatif. Jadi ahli sihir ni sekarang mereka telah meyakini dengan sebenarnya apa yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam adalah final. Habis segala penipuan, sihir yang dipelajari sebelum itu tidak lagi berguna. Sekarang dah ada benda yang jelas benar, mengapa tidak ikut. Ya Allah, ampunkanlah kami terhadap dosa kesilapan kami lalu, kekufuran kami. Kami beriman hari ini, hapuskanlah dosa-dosa kami lalu, ya Allah. Mereka jadi lebih berani. Ditambah lagi, siapa yang datang kepada Tuhannya, tengok digunakan di sini, innahu may ya'ti rabbahu mujrima. Sungguhnya siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan derhaka. Kita dah perhatikan dalam kamus bahasa Arab, kamus sebagai contohnya kamus Al-Farid, kamus Mufarat Fazil Quran oleh Ar-Raghib Al-Asfahani, perkataan jurum adalah merujuk kepada tangkai yang patah ataupun buah yang terpisah dari tangkai ini. Jadi pemilihan perkataan si ahli sihir ni pun nampaknya bijak. Yalah, ahli sihir yang terpilih kita telah pelajari pada kuliah-kuliah terdahulu. Mereka bukan orang sembarangan, orang bijak. Diberikan beasiswa, diberikan gaji yang lumayan, diberikan segala bentuk penghidupan yang membahagiakan kepada ahli sihir ni. Tujuannya untuk menyokong dakwah Fir'aun. Tentulah mereka orang bijak. Jadi tujuan mereka menggunakan kata innahu may ya'ti rabbahu mujrima. Siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa besar, derhaka. Kenapa Allah guna kata mujrim di sini? Ahli sihir menggunakan kata mujrim kerana ahli sihir telah pun diberi amaran oleh Fir'aun dalam ayat yang ke-71 yang lalu. Apa amarannya? Innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wala usallibannakum fi juzu'in nakhl. Kamu beriman kepada Musa ini, dia mengajar kamu rupanya untuk konspirasi terhadap aku. Kalau gitu aku akan potong tangan kamu dan kaki kamu secara bersilang, dan aku akan salib kamu di pokok-pokok kurma, pada pangkal pokok kurma. Jadi mereka telah ditakutkan oleh Firaun dengan penggunaan bahasa yang cukup bahaya. Aku akan potong. Jadi potong maknanya terputus lah kan. Jadi di sini penggunaan yang sebaliknya digunakan oleh ahli sihir kepada Fir'aun supaya memberi amaran dan peringatan kepadanya, engkau zalim pada kami tak mengapa, tapi ke akhirat besok orang yang berpisah daripada kebenaran, kamu gunakan ayat berpisah hati nak pisahkan anggota kami daripada yang lain, maka kami pun beritahu kepadamu. Seolah-olah begitulah tuan-tuan penggunaan bahasa di sini. Taqabulnya cantik sekali, jinasnya. Kalau kita belajar bahasa Arab ini panggil satu bentuk jinas, istiqaq. Jadi kalau kamu beri amaran kepada kami akan memisahkan anggota kami, kami juga beri amaran kepadamu. Orang yang berpisah daripada ketetapan Allah SWT, Allah suruh buat satu benda, dibuat yang lain, ni seolah berpisah lah. Tidak mahu ikut keterangan ketetapan Allah, maka dia pun akan ada baginya ketetapan fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Dia akan kenakan neraka Jahannam. Lahu kita dah pelajari, lahu huruf jar di sini merujuk kepada makna istihqaq. Istihqaq maknanya layak baginya untuk menghuni api neraka yang begitu dahsyat hukumannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kemudian datang ayat yang ke-75, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila as-salihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Dan barang siapa datang kepada Tuhannya dengan keadaan beriman, telah melakukan amal saleh, maka mereka itulah orang yang memperoleh darjat yang tinggi. Syurga-syurga adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri. Tuan-tuan, sebagaimana kebiasaan Quran, sentiasa apa istilahnya, menggandingkan dua perkara yang berbeza. Ayat yang lalu
berbicara tentang hukuman. Kini ayat yang datang memberi motivasi. Memberi motivasi kepada siapa? Kepada orang beriman. Ayat lalu merupakan amalan kepada mereka yang derhaka, yang memisahkan dirinya daripada Allah SWT. Dan ayat ini adalah motivasi kepada mereka yang sentiasa mendampingkan dirinya kepada Allah SWT. InsyaAllah yang kuliah datang kita akan lihat apa yang tersirat di balik ayat yang mulia ini, kaitannya dan janji-janji Nabi SAW melalui hadis-hadis yang sahih bahawa syurga ni akan memiliki tingkat-tingkat yang berbeza-beza. Yang lebih ikhlasnya akan lebih tinggi kedudukan daripada yang kurang. Doalah kepada Allah selalu supaya kita dapat menghuni syurga Firdaus seperti doa yang kita pelajari pada kuliah yang terdahulu. InsyaAllah kita akan pelajari sekali lagi dalam kuliah akan datang. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.